Muhammad Noaim Azali bin Muhammad Khairi. Kami dari Sekolah Makmukat ingin mempersembahkan model Manja Kembali Jabat. Kemajuan teknologi dan pembangunan secara holistik pada era ini banyak memudahkan dan mempercepat pelbagai urusan manusia kini. Namun, kemajuan teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar. Contohnya, peningkatan pencemaran alam sekitar dan pengurangan sumber alam sekitar. Menyedari hakikat yang berlaku terhadap alam sekitar ketika ini, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi mengembalikan semula kesedaran manusia terhadap kelestarian alam sekitar. Segala usaha dan inisiatif yang dijalankan ini dikenali sebagai teknologi hijau. Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam semula jadi bagi menangani impak negatif aktiviti manusia. Teknologi hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. Hospital dibina untuk menjaga kebajikan dan kesihatan masyarakat di dalam bandar ini. Bagi sektor pengurusan sisa dan air sisa, ia memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baru seperti baja kompos. Bangunan ICT yang dibina dalam bandar kami berfokuskan pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelukusan peralatan komputer. Pengamalan TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Jika jumlah penduduk yang menggunakan pengangkutan awam lebih tinggi daripada jumlah penduduk yang menggunakan kenderaan sendiri, maka kita dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas sekaligus mengurangkan pembebasan karbon dioksida dan karbon monoksida yang dikeluarkan daripada asap kenderaan. Kehadiran gas-gas ini di dalam udara menyebabkan kesan rumah hijau yang menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Sektor perindustrian berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid akibat daripada manusia. Oleh disebabkan itu, kami memilih untuk membina kilang lestari hijau. Ciri kelestarian yang terdapat di dalam kilang ini ialah sistem pemulihan tenaga
yang mengurangkan keperluan pemanasan steam dan steam penyejukan hibrid yang bertujuan untuk berjalan pada 0 darjah Celsius dan bukannya negatif 4 darjah Celsius. Di dalam bandar ini, kami menggunakan tenaga solar untuk menjana tenaga elektrik di setiap bangunan. Cahaya matahari mengandungi foton atau zarah-zarah tenaga suria. Foton-foton ini terdiri daripada pelbagai jumlah tenaga yang bergantung kepada perbezaan panjang gelombang cahaya spektrum suria. Apabila foton-foton mengenai sel suria, ia mungkin dipantulkan semula, terus menembusi atau diserap. Hanya foton yang diserap membekalkan tenaga untuk menjana elektrik. Apabila cukup cahaya matahari yang diserap oleh bahan semikonduktor, elektron akan terkeluar daripada atom bahan. Oleh itu, elektron secara semula jadi bergerak menuju ke permukaan. Sektor perhutanan ialah sektor ekonomi yang berasaskan sumber-sumber hutan seperti pembalakan dan penyelidikan hutan termasuk aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan. Sektor perhutanan mempunyai pelbagai spesies flora dan fauna yang terdapat dalam hutan yang dikelaskan mengikut genetik dan sifat biologinya. Di dalam bandar ini, kami membina rumah kaca. Fungsi rumah kaca adalah untuk menanam tumbuhan. Ia menjadi pelindung kepada tanaman yang berada di dalamnya agar tidak mudah diserang pelbagai penyakit. Rumah kaca juga dapat melindungi tanaman agar tiada haiwan dan serangga dapat mengganggu kelestariannya. Bangunan ini dibina dalam pelbagai bentuk dan peranan. Dalam industri asas tani, misalnya ia dibina dengan saiz yang besar dan dilengkapi pelbagai peralatan moden bagi mengawal dan mengelakkan pertumbuhan tanaman di dalamnya. Kaca atau plastik yang digunakan pula bekerja sebagai bahan perantaraan yang membenarkan perpindahan ataupun pembebasan sinaran pada frekuensi tertentu.